ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Rindu, rindu serindu rindunya. Namun orang tak mengerti. Wow. Akbar teruk betul. Nampak? Buruk sangat ke bang? Buruk sangat ke? Sudah. Biarkan buruk tu di tepi sebab kita tengah live sekarang ni. Dah live dah? Alhamdulillah. Bukan apa. Sebab rindu penonton, rindu borak dulu, Ya. rindu Abang Khair, rindu Wani. Aduh. saya. Betul lah. Rindu sangatlah kita kan. Dah Apa lama khabar? lah. Alhamdulillah. Macam mana? Apa khabar? Alhamdulillah. Saya semua Macam okey. kat luar tak tanya apa khabar. Bukan apa. Saya program borak dulu ni, duk hadap muka Abang Khair berpuluh episod. Betul. Asyik borak dulu je kan. Asal kau buat dulu Abang Khair. Borak dulu Abang Khair. Adalah muka Wani kali ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum ni 10 hari je. Betul. Kali ni? InsyaAllah sampai habis. Hari-hari. 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 Ya, InsyaAllah. mulai daripada hari ni setiap hari di bulan Ramadan anda akan menyaksikan kami lah. Ya, Borak betul. dulu baru buka. Hashtag Hashtag berkahnya di sini setiap hari di bulan Ramadan jam 7 hingga 8. Ya betul. Dan para penonton semua, inilah program kita akan bincang banyak perkara tentang Ramadan. Tapi apa-apa pun, sebab nama lagi Borak, anda boleh berborak dengan kami. Betul. Dengan menghubungi kami di talian 032282. Abang Khair sila sambung. 0322828578 ataupun 0322857879. Ataupun kalau tak nak call, boleh je WhatsApp 0114404564. Wih, dia dah hafal. Dia dah ingat. Masya Allah. Kenapa mesti call? Ya, Kan? betul. Kita setiap hari kita akan ada Pemanggil bertuah. pemanggil bertuah. So pemanggil bertuah ni akan terima wang Wang tunai. Wang tunai berjumlah sebanyak RM250 ditajuk oleh pakaian hari-hari. Yeay. Ya, betul. Nampak? Aku pun tadi suruh ditajuk oleh pakaian hari-hari. Dan kalau anda segan nak menelpon kami, anda boleh betul. tinggalkan komen anda di Facebook Radio Television Malaysia, Yup. RTM. Dan kita tak nak melengahkan masa, kita nak terus berborak hari ini. Topik kita bagi pasal kapet. Ya, Kapet? Kapet 310. Ini bukan kapet sembarang bukan. kapet lah. Ini kapet orang cakap, orang kata kias. Kapet merah menuju Ramadan. So apakah yang dikatakan boleh diibaratkan sebagai kapet merah menuju Ramadan? Lain macam okay ni. Lain macam. Tak puasa lagi ni. Ini hari ni saya dah mula puasa rehearsal lah. Saya dah mula puasa. Wani pun Wani. Ya, betul. Siapa tetamu kita Wani? Okeylah, sekarang ni kita nak jemput panel jemputan. Pada hari ni kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Silakan orang ganu kita. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Allah. Kan salam kena berdiri Ustaz. Allah. Segala wali Ustaz. Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Fadal Maaf, Ustaz. masyukura. Tak boleh salam Wani lah. Maaf Ustaz. Ejak. Jangan. Kita hari ni tema hijau ke apa? Allahu Akbar, kebetulan. Hijau. Alhamdulillah. Ya tak yalah. Kita dah baru. set baru. Set baru baru perasan. Ustaz tak perasan ke rumah kita orang dah lain? Hari tu ada pintu, saya masuk ke pintu yang tahun lepas. Sekarang kita pakai niat Ustaz. Kita pakai niat, kita boleh masuk. Tapi merdulah suara Khair nyanyi lagu Rindu kat awal tadi. Masya Allah, Satu rangkap je. subhanallah. Merdu suara dia. Alhamdulillah. Siapa nyanyi tadi? Dah tak apa Ustaz, kita bincang lain. Aku nyanyi, dia punya bangkit. Tak, saya nak balik awal Ustaz. Allah Okey Akbar, Ustaz, kita semua tahu dalam Quran, dalam hadis Allah Ta'ala memuliakan Ramadan sampai ada kalimah Ramadan dalam Quran, dalam hadis. Jadi mukaddimah lah, kenapa Ramadan ni sangat orang Kelantan kata special? Alhamdulillah. Pertama sekali Alhamdulillah. Terima kasih kerana beri peluang pada saya untuk bersama lagi. Ya. Borak sebelum Borak dulu, Borak baru dulu. buka. Berat. Jangan cakap program lain Ustaz. Program lain. cuma hari ni tak buka lagi lah. Okey, dah qada habis semua dah. Dah Settle habis. dah. Alhamdulillah. Dah habis. Ni hari ni last. Kejap lagi saya buka. Dah, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kita orang berterima kasih dengan Ustaz. Alhamdulillah. Okey.
cantik tajuk kapet merah ni. Sebenarnya kita nak menunjukkan welcoming kita dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang namanya disebut dalam Quran macam Amir cakap tadi. Bulan yang namanya disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang diisytiharkan diturunkan Al-Quran padanya. Dan pada bulan ini ada special khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cover pada umat-umat lain yang umurnya panjang. Ya. Umat-umat lain ada, kalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tempoh berdakwah. Umur lagi panjang. Ya. Jadi untuk cover semua ni dikurniakan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad sebab umur kita tak panjang. Jadi cover dengan Lailatul Qadar itu peluang untuk buat pahala. Jadi alhamdulillah saya nak sebut di awal ni satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kat masjid. Naik satu tangga Rasulullah sebut amin. Ya, ya. Naik satu lagi Rasulullah sebut amin. Naik satu lagi yang ketiga Rasulullah tu sebut amin? amin. Jadi para sahabat bertanya, Rasulullah, tadi kami dengar Rasulullah sebut amin, amin naik tangga mimbar tu. Apa tu? Yalah. Lalu Rasulullah kata, Jibril datang beritahuku, wahai Muhammad, celakalah seseorang yang sempat dengan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, dia tidak mendapat keampunan Allah. Jibril cakap ke aku, Muhammad, sebutlah amin. Lalu aku pun sebut amin. Doa Jibril, Rasulullah yang aminkan. Yang dua lagi tu nantilah kita syarah masa lain. Topik lain. Ya, jadi nak menunjukkan bahawa specialnya Ramadan dan ruginya orang yang dapat Ramadan, dia tak buat apa-apa, tak dapat keampunan Allah. Jibril doa celaka, Nabi Muhammad kata amin. Allahu Akbar. Dan Ramadan ini juga, kalau Amir kata sebab apa specialnya dia, Rasulullah beritahu pada kita terbuka pintu-pintu syurga, terkunci pintu-pintu neraka. Dengan maksud apa tu? Dengan maksud terbuka pintu syurga, amalan sedikit, pahala banyak. Ya. Terbuka pintu syurga dengan maksud kita jadi semangat nak buat amal soleh. Ya. Kalau waktu biasa, saya sendiri pun kalau lepas isyak tu nak sembahyang sunat, bolehlah 2 rakaat, 3 rakaat. Patut go. Bolehlah kan. Tapi tiba-tiba je datang satu Ramadan, kita boleh terawih. Wah, Kita semangat dia terbuka datang. pintu syurga. Masya Allah. Terkunci pintu neraka dengan maksud ya kita nak buat maksiat pun jadi tak apa semangat nak maksiat. Ya, baru nak membawang. Puasalah. Baru nak mengata, baru nak puasa membawang. lah. Dia kata, tak bolehlah membawang, kita puasa. Tunggu lepas maghrib boleh? Ada juga. Setidak-tidaknya lepas maghrib. Ya. Jadi itulah kelebihan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah bila ada majlis-majlis seumpama ini, sebelum masyarakat kita buka puasa sambil-sambil tengok laut, sambil-sambil bersedia, kita kongsilah juga sikit-sikit sebanyak. Ya, betul. Itulah salah satu kelebihan lah kan. Ya, tapi Ustaz, Ya. persediaan untuk masuk bulan Ramadan tu, kita ialah sebelum ni bangun pagi, cantik-cantik, pergi meeting, pergi sekolah, pergi kerja kan. Buat persembahan. Ya, buat persembahan. Tapi ni nak berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa persediaan yang mungkin kita boleh siap siagakan? Okey, Ustaz jangan jawab lagi, Ustaz. Ya, betul. Baru tenang, Ustaz. Tapi diorang memang selalu macam ni Ustaz. Diorang soal, lepas tu Baru semangat nak jawab. baru nak jawab. Habis kena ada. Dia panggil potong steam patuh syariah. Okey, kita rehat dulu dalam borak dulu baru buka hashtag Barakahnya di sini. Take a break. Ya. Alhamdulillah. Kembali kita ke Borak Dulu. Baru buka hashtag Barakahnya di sini. Ya, betul. saya. Dan pada para penonton, pastikan anda menghubungi kami sebab anda berpeluang untuk memenangi voucher 250 kan, Wani? Ya, betul. Macam mana caranya? Macam mana caranya? Telefon je lah. Telefon aja senang. Telefon 0322828578 ataupun 0322857879. Itu je. Terus dapat voucher bernilai RM250. Tanya je apa nak Hafal tanya. nombor Ya? Hafal nombor telefon. Alhamdulillah. Abang K ni nombor telefon Al-Hafiz. Allah. Okey, kita bukan hanya ada Ustaz Said, kita ada tetamu. Tapi sebelum kita persilakan tetamu kita tengok dulu apa pandangan orang ramai tentang topik kita.
Check it out. Yep. Push the roll button. Push the roll button. Ramadan ni kira macam tahun-tahun yang sudah lah. Biasanya kita buat persiapan secara sederhana. Makan-makan macam biasa. Lebih daripada anak dan lebih tu amal ibadat mana yang kita mampu kita buat kan, insyaAllah kan. Saya tak pernah ada prepare apa-apa secara advance. Dari segi makan, sahur semua, saya kadang sahur apa yang ada kat rumah tu makan gitu je lah. Tapi yang wajib dia, kurma wajib je lah. Kalau kita ikut pada tahun-tahun dulu ataupun selalunya apa yang berlaku pada umat Islam ni, selalunya mementingkan kepada juadah untuk berbuka. Kalau pada saya, apa yang kita perlu titik beratkan, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian untuk bertemu balik Ramadan yang akan datang. Apa-apa yang berlaku pada bulan Ramadan yang perlu kita jaga, tingkah laku kita aplikasikan kepada bulan-bulan seterusnya di dalam kehidupan kita. Itu yang lebih baik dan lebih sempurna daripada heboh nak berbuka, nak makan, nak bergaya, nak beli pakaian. Yang itu saya tak larang kalau mampu beli-belilah. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Yes. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. pandangan orang ramai kan. Pandangan orang ramai ya. Ada yang kecewa bunyi dia dekat situ. Pasal makan je. Saya lah tu. Ya ke? Kadang-kadang lah. Okey, kadang. Taubat lawan ni. Allah. Ampun. Okey, kita nak persilakan tetamu kita seorang lagi untuk memenuhi sofa yang masih lagi ada ruang ni. Ya, saya. Kita panggil Abang Asmara. Oh, Abang Asmara. Ya betul. Kita persilakan Datuk Fazli Yaakob. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk. Silakan, Datuk. Masya-Allah. Ya, saya. Ya Datuk. Alhamdulillah, tadi kata nak nyanyi lagu Asmara ini. Silakan. Tak apa Datuk. Nanti Katanya suara hebat. nanti balik awal. Asmara ini. Tak ingat dah. Datuk, memang style baru sekarang lengan berbeza. Ini memang baju ciptaan saya sendiri. Nama saya Three Little Ahmad, ikut nama anak saya. Ciptaan Datuk sendiri. Ya, saya. Lirik siapa tulis? Ini oleh Akhir katanya. Oh ya. Saya pula yang tulis. Apa khabar Datuk? Saya Datuk ya. Alhamdulillah. Family semua sihat. Alhamdulillah sihat. Dah start puasa ke? InsyaAllah. Datuk, Ramadan tahun ni adakah akan jadi berbeza daripada tahun-tahun yang lalu bagi Datuk? Sudah tentu berbeza sebab kalau 2-3 tahun sebelum ni saya dengan anak-anak di rumah saja, tapi kali ni saya buka puasa dengan ramai orang. Sebab saya kena memasak untuk ramai orang. Itu berbeza sikitlah. Jadi memang berpuasa dengan anak tu saya akan rindu rasa dia. Tapi yang saya lebih-lebihkan tu kali ni anak-anak saya semuanya berpuasa. Targetnya lah. Daripada umur 12 tahun sampai umur 4 tahun. Jadi nak bagi diorang hadiah lah sikit. Sebut pasal ramai orang, memang ramai dah call kali ni. Oh ya. Kita dah ada pemanggil di talian. Kita dah ada pemanggil, tak tahu dia bertuah ke tidak. Okey. Siapakah orangnya? Assalamualaikum. Ada ke, betul ke? Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Siapa di talian? Nama saya Dr. Muzaffar Shah Melo. Serius Saya lah. Tu Muzaffar Shah. call dari Kuala Lumpur. Baik doktor. Baik doktor, apa soalannya kat siapa Sihat semua, doktor? eh? Sihat alhamdulillah. Sebelum tu nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak lah. Sama-sama kita. Kepada Alhamdulillah. anda semua dan kepada semua umat Islam yang ada kat bumi Malaysia ni. Amin. Alhamdulillah. Okey. So tajuk malam ni baguslah. Okey, mengenai Ramadan ya. Semua nak minta pandangan lah kepada ustaz lah yang pakar bidang agama kan. Yep. Okey, boleh ulas sikit tak mengenai apa ibadah Ramadan ni, detail sikit. Selalu kalau sebut Ramadan, orang selalu ingat tak makan, tak minum dari pagi sampai ke petang. Tak makan, tak minum, tak makan, tak minum. Itu je. Tapi ibadah Ramadan ni lebih besar skop dia. You tak boleh guna kata-kata kesat. You tak boleh mengumpat orang. You tak boleh fitnah. You tak boleh menunjuk-nunjuk kat orang, riak. Yang ini selalu saya tengok umat Islam miss lah. Sebab dia fokus makan, minum, makan, minum, makan, minum. Baik doktor. Okey. So boleh explain tak mengenai ini ya? Baik, doktor. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Padu soalan doktor. Ustaz Syed, Ustaz. nampak serius macam tu. Jawab, jangan panik Ustaz. Bertenang Ustaz. Fokus pada soalan. Okey. Terima kasih pada doktor yang Muzaffar tanya tadi, Dr. Muzaffar. Kesimpulannya, ibadat puasa ni mengajar kita tekan break. Break. Biasa kita sebut imsak kan, waktu imsak. Sebenarnya puasa ni al-imsak.
menahan diri. Stoplah. Tekan break. Kita lapar sangat. Orang Kita Jerman tekan break. kata ok. Dan terbang. Macam Datuk. Dia masak, menu sedap. Kadang-kadang letih, lapar juga. Tapi nak makan kalau tak nampak semua. Tapi dia tekan break dia. Tak makan. Dia ok. Dia tekan break. Dia tak minum. Dan bukan makan minum saja. Dia tak maki hamun, tak bercarut. Isteri yang halal baginya di siang hari, dia pun tekan break kehendak nafsu dia. Tahan. Jadi puasa ni sebenarnya mengajar kita menahan. Bukan makan dan minum sahaja. Ya. Menahan daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Dia latih kita sebenarnya. Dia di siang hari. Kadang-kadang ada kita pernah dengar orang yang terlibat dengan rasuah. Kata okeylah kau tim dulu bagi projek 2 juta ni 3 juta takkan tak ada duit raya. Okeylah bolehlah 50k. Tapi you jangan bagi kat saya sekarang tahu, bagi lepas raya. Bulan puasa tak baik rasuah. Betul. Jadi dia dah berlaku tekan break dah tu. Tapi dia tekan break bulan Ramadan aja. Tapi maknanya yang tadi larangan Allah SWT, maknanya di bulan lain pun kita tahan kan. Cuma di bulan Ramadan kita dikhususkan. Sebagaimana orang yang kerja di pejabat, dia ada masa untuk berkursus, training. Dia pergi training seminggu, teamwork, dia pergi training Communication, sales. skill, sales, marketing, influence orang. Training itu seminggu. Dia nak guna berapa lama? Setahun. Ya. Dia nak guna dalam kerja seterusnya. Kerja seterusnya, So, betul. kita training sebulan untuk kita guna 11 bulan. Ya, betul. Kita kawal break kita dalam sebulan ni nak train. Kita baru je drive kereta, lampu kuning. Tiba-tiba orang potong queue. Kereta dia lepas, kereta kita lampu merah dah. Cel. Okey. Kita break. Ustaz, kita break kejap Ustaz. Ada pemanggil Ada soalan pemanggil lagi. ni. Okey. Kita break. Okey, siapa di talian? Assalamualaikum. Hello, Ya, nama siapa? nama saya Nur Ramadan. Ramadan. Nur Ramadan. Nur Ramadan. Nurul Ramadan. Ya, cahaya Ramadan insya-Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hai Ramadan. Okey, Nurul, apa soalannya? Soalan saya, apakah keistimewaan kalau saya menamakan anak saya Ramadan? Oh. Apa keistimewaan kalau namakan anaknya Ramadan? Oh, okey, Pertama, baik. samalah nama anak dengan mak. Pertama. Okey. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, satu lagi sikit boleh? Seperti mana tajuk kita hari ini iaitu kapet merah Ramadan. Yep. Bagaimana untuk kita menelusuri Ramadan ini dengan empuknya kapet itu? Nampaknya tajuk yang berkias ni. Beri soalan yang berkias Yes juga. Okey, Puan Nurul, Baik. thank you. Terima kasih atas soalan tu. Kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Bahar. Ya Allah, daripada tahun lepas. Cik Bahar mana? Ceras. Semua program dia selalu call. Ya. Ya. Cik Bahar, soalannya. Jadi ni kroni Ustaz Amin. Okey, Cik. Ya, sihat alhamdulillah. Selamat Ramadan. Ya. Itulah ya. Okey, saya nak tanya mungkin tak atau siapa kan? Sambut bulan Ramadan. Kapet. Esoklah. Dalam kapet semua merah. Masalahnya lepas Ramadan merah jadi kapet. Alah Ustaz. Oh, merah jadi apa? Boleh Ramadan yang kapet Cik Bahar. Cik Bahar, boleh tak Cik lain Bahar, kurang bertuah ni. Nanti Cik Bahar cuba call kami sekali lagi. Saya sebab line putus-putus kan. Saya dengar merah jadi kapet. Kapet jadi merah. Itulah kata. Cik Bahar nanti cuba call kami lagi. Call lagi, Cik Bahar. Okey, nampak gayanya soalan Wani tadi pun kena simpan dulu. Betul. Soalan Nurul Ramadan pun kena simpan dulu. Kita kena break sungguh. Sebab Ustaz dah sebut pasal break. Dapat break sungguh. Dapat break sungguh. Kita nak bagi laluan pada azan tapi sebelum tu Ustaz. Okey, macam mana penerbit? Kita terus azan maghrib. Oh, terus azan maghrib. Baik. Kita jumpa selepas ini dalam Borak Dulu. Baru buka hashtag Barakahnya di sini. Take a break.
Terima kasih semua kerana terus menonton Borak Dulu, baru buka. Buka hashtag Barakahnya di sini. Okey, kita nak sambung tadi sebab masih ada lagi hutang. Orang ni pun dengan bengkak ni. Ya, Betul saya lah. punya. Tak jawab-jawab lagi. Sabar. Sabar. Esok nak menahan diri. Okey. Sabar. Tadi, boleh ke dia namakan anaknya Ramadan? Tapi saya kira wajar kot kalau kita buka balik ni dengan satu Doa. Rupanya ada doa khusus yang Nabi ajar kalau tengok anak bulan, Ustaz. Ya. Tolong ajar sikit. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Talhah bin Ubaidillah nyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, bila Rasulullah tengok anak bulan, Rasulullah akan baca satu doa. Jadi kita malam ni just nice lah. Kita dah maghrib, dah masuk Ramadan lah kita kira. Jadi saya nak ajak yang ada di studio dan yang sedang menonton. Alhamdulillah. Sama-sama kita baca doa ni. Baca doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila lihat anak bulan. Memang kita cantik kebetulan kita ni. Maghrib malam. Jadi kita baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut saya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, masukkanlah bulan Ramadan ini kepada kami dengan penuh kedamaian, ketenangan dan keimanan. Dengan penuh kedamaian, ketenangan dan keimanan. Dengan Islam dan penuh keselamatan. Ya Allah, Engkau Tuhan kami. Dan Tuhan kepada bulan yang Kau ciptakan ini. Amin ya rabbal alamin. Para ulama menyatakan dan Imam An-Nawawi membawa hadis ni dalam bab apabila melihat anak bulan. Bukan saja sebenarnya bulan Ramadan tetapi bulan-bulan yang lain juga yang Rasulullah ajar kita berdoa dan melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini dan moga-moga kita sentiasa dibimbing dalam keadaan ketaatan khususnya Ramadan inilah insya-Allah. Ustaz Said, sebelum Ustaz Said melangsaikan hutang tadi, saya nak juga Datuk cerita sikit macam mana Datuk mendidik anak-anak bukan sekadar lapar dan dahaga tapi mulut ni mulut, lepas tu sekarang ni jari untuk maki orang kat social media. Baik. Anak-anak saya 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki yang sulung tu dah mula berpuasa ketika umur dia 5 tahun. Jadi satu pegangan saya terhadap anak-anak, saya kata Rasulullah dah berpesan dah, sabda Rasulullah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Lembut dalam setiap perkara itu ada kesenangan Allah. Jadi itu yang saya jadikan panduan untuk anak-anak saya. Jadi ketika bulan puasa, saya kata kalau nak marah, nak bergaduh dengan adik-beradik, kalau sebelum bulan puasa mereka belajar boxing, bertumbuk-tumbuk. Tapi kali ini tak boleh. Kalau nak menegur orang dalam WhatsApp, walaupun dalam grup adik-beradik, saya kata kena berhati-hati. Kalau bangun solat subuh tu, kadang-kadang nak mengejut anak-anak solat subuh ni, kadang-kadang satu dugaan juga. Ya, cobaan. Kita akan ditendang dia sepak dulu. Maknanya dia telah amalkan boxing tadi tu. Langkah boxing itu memakan diri bapa dia. Ketika waktu subuh. Masalahnya subuh saja kan? Subuh saja, lain tak ada apa. Jadi saya dah mengajar anak-anak bahawa kesabaran itu penting, kelembutan dalam sebuah perkara itu penting. Jadi mereka dah faham. Jadi abangnya Paish, yang nombor 2 Firas dan Firuz sedang mengajar adik kecil pula. Dia kata, adik ni kita nak berpuasa semua kena lembut. Dia dah pesan, jangan gaduh-gaduh perkataan dalam perbuatan, dalam WhatsApp, dalam mereka punya TikTok ke, dalam dia punya Instagram. Perlu memilih perkataan-perkataan yang tepat. Kerana mereka dah diajar supaya mereka ada kelas agama, ada kelas baca Quran, ada kelas perbuatan dan perbualan sentiasa dengan ustaz-ustaz. Jadi akhirnya saya kata kalian sendiri yang perlu ada kelembutan ketika berpuasa. Nak ambil makanan, saya kata nak letak pun, saya kata bulan puasa tak boleh macam ni. Kena dengan penuh kelembutan. Kadang-kadang saya kata okey, apa Rasulullah kata? Oh ya Dida, kena lembut dalam setiap perkara. Cuba letak. Ya, bang. Tak, saya cuba nak minum dengan lembut. Minum dengan lembut je bang? Minum dengan lembut maknanya kalau selalu saya tengok Ustaz Amin bukan main togok lagi. Tapi saya bismillahirrahmanirrahim, saya minum dengan lembut. Ya. Masya Allah. Masya Allah, lembut betul. Masya Allah. Air itu masuk sungguh lembut. Dan saya dapat merasakan Kelembutan air itu. ya.
Baik, Apa tadi kita, soalan kita awal ada ni? banyak soalan hutang. Ya, Ramadan tadi kan? Jangan yang happy soalan sangat. saya tadi tu. Yang nak masuk bulan Ramadan ni apa persediaan yang boleh kita buat? Dan macam contoh saya tambahlah lagi kan halang tu kan. Macam contoh saya ni, dah saya lah. Sebenarnya ambil contoh saya. Asal nak masuk Ramadan je kita, Allah, hari ni last dapat makan siang. Kan? Lepas tu dah kena buka puasa, malam je Yalah. boleh makan kan. Budak-budak sekarang. Ustaz. Betul. Macam mana kita nak macam mana kita nak tanamkan rasa rindunya dah Ramadan. Kan rasa excited nak Ya, sepatutnya raikan Ya, cepat kan? betul. Ni biasanya budak nama Wani Hasrita macam kan? Jangan. Macam mana Ustaz? Kalau kita nak jumpa orang bukan main melawar lagi. Ya, Nak masuk Ramadan ni. Kalau kita diberi masa 1 jam, awak khair boleh masuk dalam bank ini, boleh ambil sebanyak mungkin duit yang you sempat ambil dalam masa sejam. InsyaAllah saya ambil. cuba. Saya cuba. Ya, ada tak khair nak baca WhatsApp dulu? Oh, reply WhatsApp dulu. Nampak? Dulu. Tak, kita tak akan cara ni. Betul. Kita akan terus ambil. Sebab apa? Sebab kita faham value duit dalam bank tu. Dan kita faham value masa tu sejam. Contoh ni power aku. Terus. Betul. Kalau kita faham value Ramadan ni, dan kalau kita tengok ada kenalan kita, sahabat-sahabat kita yang dah meninggal. Ya. Ramadan. Tahun lepas ada, tahun ni tak ada. Kita akan melihat bahawa nilai Ramadan ini dan nilai offer yang Allah Ta'ala beri sepanjang bulan Ramadan, sebagaimana kita faham nilai duit tadi dalam masa 1 jam. Ya. Jadi itulah. Sebab itu ni, macam mana kita nak sambut lagi, dia perlu dengan ilmu. Ilmu, kita faham fadilat-fadilat, kelebihan. Bahkan ayat yang cerita kewajipan puasa, dia ada sebut, kalau kamu puasa lebih baik untuk kamu kalau kamu tahu. When you know. Tahu apa? Selain pada fadilat-fadilat, pahala-pahala, secara saintifik pun. Bila perut kita, kereta kita 10,000 kilometer kena servis, tukar minyak. Betul. Maka Allah Maha mengetahui bahawa sistem penghadaman kita perlu servis juga. Perlu servis. Di dalam setahun, ada masa sebulan. Untuk bila makanan tak masuk, perut kita buat kerja tak? Bila makanan tak masuk, perut buat kerja tak? Relax Dia Perut buat kerja. buat kerja juga. Perut membuang toksin-toksin yang ada. Sel-sel yang rosak, dia musnahkan, dia tukar sel baru, dia buang toksin. Orang Terengganu sebut detoxification process. Kalau sebut sekali lagi mungkin lain tu. Cuba sekali lagi. Okey. Tajwid dia lain sikit. Tapi untuk penonton supaya jangan keliru, bukan pentingnya duit tadi, itu kiat. Kiat. Kalau tidak, orang ni semua duit ni. Ya Allah. Okey, kita ada soalan di WhatsApp pula sebelum ada WhatsApp? Ustaz jawab soalan Ramadan tadi. Nurul Ramadan tadi. Ya, betul. Okey, apa soalan kat WhatsApp tu? Mari kita tengok. Okey, soalannya ialah 1 2 3. Okey. Dia tulis kat situ, Assalam, saya nak tanya soalan sikit. Kenapa orang yang pernah melalui malam Lailatul Qadar tak nak bagi tahu apa yang dilaluinya? Maksud saya, kenapa dia nak rahsiakan? Yang kedua, saya mat dari Pahang. Saya nak tanya, sambut Ramadan Kapet Merah ni semestinya seorang tu hatinya cinta kepada seseorang umpama raja dan artis. Apa cara rasa cinta pada Ramadan itu? Ni saya rasa macam saing-saing lah soalan. Dia kurang lah tadi. Dia kurang tadi, kena ada Lain ilmu. sikit ni lain sikit. Okey. Okey, kita nak jawab yang ni dulu ke ataupun yang Nurul tadi? Nurul dulu, Ustaz. Ini jangan lupa pula. Jangan lupa. Dalam memilih nama anak-anak, memang Islam bagi panduan pada kita. Rasulullah pun pesan, pilihlah nama sebaik-baiknya. Okey, dan kamu akan dipanggil dengan namamu di hari akhirat nanti. Akan dipanggil. So, kita pilih nama-nama yang baik. Antaranya Abdullah, Abdul Rahman, antaranya nama-nama para nabi. Ataupun nama yang ada makna yang baik. Walaupun bukan bahasa Arab. Walaupun bukan bahasa Arab. Dan termasuk memilih nama yang baik. Tak apa, dia bagi nama anak dia Ramadan. Boleh. Mungkin lahir baby tu 1 Ramadan. Atau mungkin dia nak suruh tambah kerinduan dia pada Ramadan. Ini nama-nama yang baik. Boleh. Ada nama Syawal. Ada nama Aidil Adha. Ada orang yang nama sedemikian. Khair. Nama khair yang Itu baik. sendiri dah baik. Alhamdulillah. Tapi ada orang dia kata dia nak cari nama-nama dalam Quran. Okeylah, nama Nabi,
Ada seorang tu nak bagi nama Abu Lahab anak dia. Abu Lahab Sebab nama Quran. Abu Lahab janganlah. Maksud yang tak baik. Ya, jadi boleh bagi nama, moga-moga mengingati kebaikan. Baik, okey. Yang kedua dia kata tadi, macam mana nak mengempukkan kapet merah? Itu ada 2-3 soalan yang saya rasa sama tadi. Boleh digabungkan. Nak mengempukkan yang Haji Bahar tadi, nak Ramadan sebenarnya soalan saya rasa nak istiqamah selepas Ramadan, nak kekalkan kapet itu. Rasa cinta tu. Ya, sebab tu nombor 1 sekali, kita masuk bulan Ramadan ini dengan ilmu. Jadi borak-borak kita pun ada ilmu juga. Betul. Jadi dengan ilmu inilah kita dapat beramal dengan kefahaman. Kualiti ibadah adalah dengan ilmu. Bukan dengan ikut-ikut orang buat, aku pun kena buat lah. Dalam menu, sebanyak-banyak menu berbuka puasa, tiba-tiba tangan kita pilih kurma dulu. Itu adalah ibadah. Sebab apa kita pilih kurma? Sebab sunnah Nabi SAW berbuka dengan kurma. Dengan ilmu. Satu lagi saya nak sebut contoh. Kekeliruan yang biasa berlaku. Bila tak ada kurma. Ini kekeliruan. Mulalah macam-macam yang orang cari. Okey. Dia kias sendiri. Dia kias kuih cotek, kuih dia ambil manis-manisan. Sebaik dia tak ambil vape kan. Jadi kan. Jadi itu sebenarnya pedih juga okey. Apa hal? Semua ke? Okey. Jadi memang dalam hadis sebut ni. Dan para penonton sekalian, dalam hadis Nabi sebut kalau berbuka, buka dengan kurma. Sekiranya tak ada kurma, minum air masak. Air masak. Kita biasa je kita kias sendiri cari kuih-kuih yang manis. Nabi sebut nassan dalam nas. Kalau tak ada kurma, minum air masak dulu. Lepas tu ambillah kuih ke apa ke. Dapat pahala sunnah. Di situ maksud saya, kita masuk dalam bulan Ramadan dengan ilmu. Jadi kita boleh grab sebanyak mungkin pahala, insyaAllah. Datuk, sebab Datuk dalam keluarga, yalah bukan ustaz, tapi Datuk sangat komited mendidik anak. Jadi Datuk buat macam mana memberi ilmu pada anak-anak dalam Ramadan ni supaya puasa adalah benda yang dia dapat. Dia anak-anak ni kena bagi habuan. Bagi habuan. Kita bagi habuan. Itu pun membahagiakan anak-anak pun pahala. Jadi anak-anak saya ni, saya ada sediakan sebelum-sebelum ni 30 kotak hadiah. Setiap kali mereka cukup puasa sampai ke maghrib tu nanti akan dapat satu hadiah. Tapi ketika dia puasa separuh hari, hadiah tu diseparuhkan. Kalau dia puasa buka periuk pagi-pagi, tak ada hadiah. Jadi lama-lama kotak tu daripada 15 yang penuh, 16 yang penuh, tiba-tiba 30 penuh. Dan kalau dia dapat 30 kotak penuh, dia boleh tukar pula hadiah tu dengan hadiah paling besar di hari raya. Apa saja yang dia nak. Jadi anak-anak ni committed. Sebab anak-anak ni nak motivate reward system. Sebab emosi anak-anak ini perlu dididik dengan reward system yang berbaloi. Bukan kewangan, bukan mainan semata-mata, tapi usaha itu didekatkan dengan mengapa mereka perlu berpuasa. Jadi didikan agama, game bagi main juga. Tapi physicality berpuasa itu juga saya didikkan daripada awal. Tadi doktor cakap tadi tentang periuk. Adakah hadiah-hadiah tu diletakkan di dalam periuk? Ada ketikanya. Ada ketikanya. Ada ketikanya dia tak. Kita sambung kejap lagi dulu. Kita break lah. Dia periuk pula masuk semua. Betul. Ni belum puasa lagi. Belum puasa lagi ni. Kita berehat sebentar dengan bola dulu. Bola pun boleh. Bola pun boleh. Bola dulu baru buka. Hashtag balakannya di sini. Take a break. Satu hari, satu ayat. InsyaAllah dalam borak dulu baru buka, kita akan kongsikan satu ayat Allah. Ayat Allah Azza wa Jalla untuk kita sama-sama tadabbur. Para penonton semua, di dalam Quran surah Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallah wajalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini adalah ayat kedua dalam surah Al-Anfal yang diturunkan di Madinah ketika Perang Badar Al-Kubra. Di antara pandangan yang kuat ianya diturunkan selepas 19 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah selepas hijrah. Para penonton semua,
Ayat ini bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gementar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah iman mereka. Mengikut Said Qutb dalam Fi Zilal Quran, kata beliau, bagaimana gementarnya hati seseorang itu sehingga mereka mengagungkan perintah Allah dan takut untuk melakukan larangan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengkagumi keagungan Allah dan pada masa yang sama mereka rasa kerdil mengenangkan dosa-dosa mereka. Kata Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir, orang yang bila mendengar kalimah Allah, dia rasa takut, apatah lagi bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Kita di mana? Bila dibaca ayat Allah, terkadang kita tidak merasa apa-apa. Dan bila dibacakan nama Allah, terkadang kita tidak terasa kebesaran Allah. Mudah-mudahan Ramadan bulan Quran menjadi asbab untuk kita dekat dengan Quran, takut dengan Allah, bertambah iman kerana dibacakan ayat Allah. Sekian, satu hari, satu ayat. Masya Allah. Ustaz Amin. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang dahsyat. Itu pun ada terlupa sikit ayat Quran tadi. Itulah Nasib tadi. baik ada Ustaz Said. Macam mana gementar kita gementar bila orang sebut. Tadi yang betul ayat Allah. tu khair. Okey sebenarnya. Khair tadi. Kan. Tapi saya kagum juga tadi. Apabila prompter tidak bergerak tadi. Dia stuck dekat situ Prompter tu stuck kat situ, tapi Ustaz boleh teruskan. Alhamdulillah. Apakah? Apa al-ilmu fi sudur? Kalau fi tub. Tadi tu pakai prompter. Pakai prompter. Tak. Dia punya terjemahan tu. Ayat Allah tu dia tak ada lah kan. Lepas tu maksud tu sangkut. Itu penting, al-ilmu fi sudur. Masya-Allah. Okey, kita nak sambung lagi perbincangan kita ni kan, sebab bila masuknya Ramadan Ustaz Said kan, kadang-kadang kita rasa macam nak puasa sekadar puasa. Kita lupa rupanya puasa dalam Ramadan ni ada sebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada peluang pengampunan. Pandang Ustaz. Dia macam ni, Min. Dalam setahun, kemuncaknya Ramadan. Dalam Ramadan, kemuncaknya Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar, apa kemuncaknya? Kemuncaknya ialah Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, saya nak minta apa dengan Allah?" Maka Rasulullah ajar kepada Aisyah, "Quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Aisyah, mintalah doa dengan Allah, "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha mengampunkan dosa hamba-Mu, ampuni dosaku." Maknanya setahun kemuncaknya Ramadan. Ramadan kemuncaknya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kemuncaknya keampunan Allah. Masya-Allah. Itu yang Ustaz sebut tadi, kalau tak diampunkan. Tapi kalau balik pada soalan Nurul tadi, Nurul tu mungkin marah ni sebab soalan pertama dia tadi itu tak jawab. Dia kata kebanyakan orang yang melalui ataupun ada pengalaman Lailatul Qadar, dia merahsiakan. Ya, soalan WhatsApp tadi. Soalan WhatsApp tadi. Ya, tidak semua orang tersedar yang dia tu dapat Lailatul Qadar. Ini nak tahu ni. Dan kadang-kadang orang kita ni nak tunggu buka tingkap dulu, mana pokok pisang tunduk. Pokok tunggu pokok pisang tunduk. Tunggu kan. Mana nak tunggu kambing apa ke, panjat pokok ke apa. Kita tak perlu tunggu itu. Kita bersungguh 30 malam confirm dapat Lailatul Qadar. Dan yang mendakwa dirinya, tadi kata ada orang yang dapat Lailatul Qadar kemudian dia sembunyikan. Kita mana tahu dia dapat? Ya tak ya juga. Ya, kalau ada orang dia buat status Facebook, Alhamdulillah aku dah dapat Lailatul Qadar. Itu sebenarnya bukan nilai itu yang nak dicari. Nak buat apa kita cerita ke orang kalau kita dapat sekalipun Lailatul Qadar? Yang penting ialah kita berfokus bersungguh beramal sepanjang Ramadan. Dan Rasulullah bagi clue pada kita. Carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Pada malam-malam yang ganjil. Percayalah, orang yang tak bersungguh 20 akhir, jangan harap bersungguh 10 akhir. Confirm tak boleh. Dia tak warm up, jadi stamina dia tak kuat. Kalau ada orang dia kata, saya nak tunggu 10 akhir. Tak.
Dia tak akan mampu. Bila 20 hari ni dia tak bersungguh, 10 hari dia akan slow juga. Ya. Orang yang bersungguh pada 20 awal, 10 hari itu dia akan pecut. Steady. Itu flow dia. Okey, baik. Datuk, nanti nak tanya soalan juga. Tapi Wani, ada soalan Ada artis, banyak. Ya. Saya ingatkan saya ingatkan saya. Awak pun artis juga? Tapi saya tunggu kejap lagi lah. Okey. Kita ada klip daripada artis. Ya. Oh, artis nak tanya? Sila, ya. Ya, silakan push the roll button. Assalamualaikum. Saya Asrul Faizal ataupun orang panggil saya dengan nama Jaha. Jaha mereka apa dah. Okey. Saya ada satu soalan lah Ustaz. Betul ke orang yang berpuasa ni mulut dia berbau wangi sewangi haruman kasturi? Itu. Sebab kalau saya jumpa kawan saya, kalau dia bercakap lain pula bau mulut dia. Dan bila saya bau mulut saya sendiri yang berpuasa, lain pula bau dia macam langsung tak kena dengan kasturi tu. So apa maknanya mulut orang berpuasa ni seharum bau kasturi? Apa maknanya? Itu soalan saya. Terima kasih. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Oh, itu Tu dia. pelakon. Pelakon Betul. Dan Asrul. saya rasa Abang Khir pun mempunyai masalah yang sama. Tak. Macam mana? Memang Hari tema tu, ini kena kat Abang Khir? Ketika Wani menyanyi, saya dekat masa tu di sebelah. Bau kasturi. Kasturi, Masya Allah. Masya Allah. Nasib baik dia tak puasa time tu. Saya dah sebut di awal tadi sikit, antara kelebihan berpuasa, sistem penghadaman kita dia buat proses detoxification tadi, dia menyah toksikkan. Jadi sebenarnya proses nyah toksik tadi itu yang mengeluarkan bau. Dia bukan enzim yang dalam elio kita sahaja, dia dari dalam perut mengeluarkan bau. Dan perkara ini Nabi Muhammad dah tahu. Rasulullah dah tahu bahawa bila orang puasa, sistem penghadaman dia akan detox, dia akan keluar bau. Di situlah Rasulullah bagi tahu sesungguhnya bau mulut orang berpuasa la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah. Lebih wangi daripada bau kasturi. Bimbang, takut-takut orang yang berpuasa ni dia jadi inferior. Puasa mulut lah. bau. Tapi di sisi Allah, ia lebih wangi daripada bau kasturi. Tapi bukan bermakna bila kita puasa kena share. Oh, tak pasal-pasal pula. Kasturi. Nak menghah-hah ke orang Jangan pula. bagi ha-ha ke orang, bukan untuk share. Allah Akbar. Kasturi. Alhamdulillah. Okey, dah terlanjur Ustaz cakap tadi. Boleh ke apabila bulan puasa ni, saya tanya ni sebab mungkin ada keberlakuan dalam kehidupan ini. Berlakuan. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, apabila bau detoksik tadi tu keluar, apakah boleh menggunakan spray yang Spray mulut yang fresh kan pernafasan? Ya, kalau boleh kita elakkan benda tu. Sebab tu disunatkan juga. Benda ni menjadi khilaf lah di kalangan ulama. Apabila separuh hari lepas waktu zuhur, boleh tak gosok gigi ataupun bersugi bagi orang berpuasa. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Sebab dalilnya apa? Sebab awak jangan buat gosok gigi sebab awak menghilangkan bau tadi. Sedangkan Nabi puji bau tu. Tetapi ni ulama bincanglah. Bahkan termasuk dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sendiri menyatakan bahawa still sunat juga. Maknanya ada juga ulama yang kata juga sunat kita bersugi setiap kali nak berwuduk. Sebab Nabi kata kelebihan bau. Nabi bukan suruh kekalkan bau. Tentang sunatnya bersugi ketika setiap kali nak ambil wuduk, itu Nabi sebut spesifik dalam hadis yang lain. Setiap kali nak berwuduk disunatkan sangat bersugi. Gosok gigi lah. Jadi di situ dia menghilangkan bau tadi. Jadi yang penting kita jangan bergaduh lah dalam isu ni. Tapi kalau boleh dielakkan tadi, yang mula-mula tadi cakap tadi. Okey, sebelum kita tutup, Datuk, sebab saya tak ada nak tanya. Kalau tak tanya,
apa pesanan pada para penonton untuk kita kapet merah ke Ramadan? Ya. Baik, kepada semua penonton, saya sering galakkan sebagai seorang ayah lah, kita jangan lupa di samping kita sibuk dengan anak-anak, jangan lupa isteri kita yang sedang sibuk menyiapkan juadah. Jangan lupa ibu dan ayah kita yang sentiasa berdahagakan kasih sayang kita. Jangan lupakan saudara mara yang rindukan suara kita. Kerana walaupun kita sibuk beribadah, ibadah kita adalah juga untuk memastikan kasih sayang sesama keluarga itu kekal semakin utuh. Jangan tunggu hari raya untuk minta maaf. Oh, Masya Allah. Allah. Mesra. Okey, Baik. untuk pemanggil bertuah, kita bagi Wani lah umumkan. Umumkan ni memanggil bertuah. Pemanggil bertuah yang berjaya mendapat voucher 250 daripada Pusat Pusat Pakaian 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 hari-hari. ialah Mat daripada Faham. Seorang dan ada lagi. Nurul Ramadan. Nurul Ramadan. Maknanya Bahar tak bertuah. Tak, sebab tak dengar tadi kan. Bahar. Okey, sebuah tangannya ialah pada pemenang. Tingkat. Bukan. Tengok. Kita tengok Kecil TV anda. BT ni. Push the roll button. Bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Oh, voucher bernilai 250 bukan sikit-sikit. Banyak tu. Okey, kita ada. Sabar ni Ustaz Min. Sebelum tu kita nak tengok dulu ada topik apa untuk borak dulu baru buka esok. Ya, betul. Mari kita tengok mari posternya, kita tengok. siapa tetamunya. Baik. Okey. Untuk borak dulu baru buka esok, kita ada 30 hari bersama dengan RM30. Oh, itu tajuk dia. Ini Tetamu mungkin dia- periuk-periuk tadi yang dimaksud oleh Okey, dan juga malam ini kita ada konsert minggu ini Nazrian dan Hijaz. Wow. Malam ni guys. Dan esok pagi pula kita tapau show Si viral Hijrah Selebriti. selebriti. Oh. Ada adik kepada Datuk Fazli Yaakob. Raf Yaakob. Ya. Okey, kita ada sedikit hadiah ni untuk Datuk Fazli. Ustaz Syed. Alhamdulillah. Dan untuk- Terima kasih. Tak ada. Abang ada Ada 30 29 hari. episod. Betul. Ada 29 episod lagi. Okey, para penonton semua, terima kasih semua kerana menonton Borak Dulu Baru Buka pada malam ini. Ini baru the beginning. Ada 29 episod lagi insya-Allah. So, kita minta maaf atas sebarang kelemahan dan kekurangan. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Datuk. Terima kasih Mungkin ada apa-apa pesanan? Saya dah tak ada apa dah. Saya dengar tadi banyak teruja lah. Banyak benda saya belajar. Saya sendiri pun banyak belajar. Okey. So, Wani. Saya jumpa esok lah. InsyaAllah. Dalam Borak Dulu Baru Buka. #Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ramadan tiba, kita puasa, beramal ibadah setiap masa. Bulan pengampunan segala dosa, moga diberkahi Yang Maha